tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuat diriku ku taruh di kaki-Mu, Allah memeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat GKI Klasis Priangan. 早上好，主内的百良安区聚会的教友们， Bersyukur hari ini kita masih diperbolehkan untuk beribadah bersama. 我们很感恩，因为今天我们可以在一起聚会。 Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati Dia di dalam ibadah pada pagi hari ini. 在今天的早上，上帝还给我们机会，能够一样的来欣赏他的道。 Mari sebelum kita memulai ibadah kita, saya mengajak kita untuk berdiam diri, kita tenangkan hati dan pikiran kita di hadapannya. 在还没有开始聚会之前，让我们安静下我们的心，我们来到上帝的面前，我们肃静，我们进入祷告。
Bapak Ibu Saudara, ibadah adalah wujud pengakuan kita akan keberadaan dan kuasa Allah atas hidup kita. 主内的弟兄姐妹们，敬拜是我们承认上帝在我们生命中的存在和能力的一种形式。 Karena kebesaran dan kemurahan Allah, kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. 由于上帝的恩典和怜悯，我们可以像今天一样的生存。 Mari bersama Sang Pemazmur kita berkata, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. 所以，让我们跟世人一起说：你们当乐意侍奉耶和华，当来向他歌唱。 Mari kita puji nama Kristus dengan menaikkan nyanyian, Ku bernyanyi bagi Yesus, KPPK 45. 让我们唱起诗歌来颂赞基督的名，就是在圣教诗歌45首。为何我要唱歌颂耶稣？ Hatiku bersukacita karena Dia selamatkanku. Kasih-Nya amat ajaib dan yang menghapus dosaku. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku yang terindah. Ialah Tuhanku Kristus, bagi bebaskanku. 只要一天主的亮闪，心里满足到永久。只要遇见我的救主，我立即得真自由。为何我要歌颂耶稣？为何他对我宝贵？他是我主，我的救主，他死叫我珍贵。Tuhanku sungguh terindah, seindah bunga harum, sumber berkat yang melimpah, anugerahnya ku diberi. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku yang terindah. Ialah Tuhanku Kristus, bagi Ibadah Minggu Prapaskah 3 ini terlaksana dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. 三旬一业界的第三周日崇拜会能够举办，是通过我们的帮助，是在乎依靠造天地万物之耶和华的名。但愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与你们同在。阿门。 Hari ini 7
adalah Minggu Prapaskah 3. 今天是2021年3月7日，是三旬一夜节的第3个星期了。 Di Minggu Prapaskah 3 ini, kita akan merenungkan tema Cinta untuk Rumahmu Menghanguskan Aku. 在三旬一夜节的第3个星期，我们将以“因我为你的殿，心里如同火烧”为主题进行默想。 Melalui tema ini, kita bukan dibawa semata-mata pada kecintaan kepada rumah Allah dalam bentuk gedung gereja. Namun tema ini lebih mendorong kita untuk mengasihi Allah yang bersemayam dalam rumah-rumah ibadah. 通过这个主题，我们去教会爱上帝的殿，不限于教堂的建筑而已。但是这个主题进一步鼓励我们更爱上帝，肃静在上帝的殿。 Pemberitaan firman Tuhan disampaikan Pendeta Ponco dari GKI Stadion Semarang. 上帝的圣言由来自三宝龙 GKI Stadion Ponco 牧师来传讲。 Ayat pembuka kita terambil di dalam Mazmur 69 ayat 8 sampai yang ke-10. Sebab oleh karena engkaulah aku menanggung cela, noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. 使里经文取自诗篇69章第8到第10节，因我为你的缘故受了辱骂，满面羞愧。我的弟兄看我为外路人，我的同胞看我为外邦人，因为你殿心里焦急，如同火烧，并且辱骂女人的辱骂都落在我身上。 Sebagai nyanyian pembuka yang mengingatkan kita akan besarnya anugerahnya. Mari kita menyanyikan Rahmat Yesus yang Indah, KPPK 316. 开始今天聚会，让我们赞美诗歌，使我们想起上帝伟大的恩典。让我们一起唱诗歌，在唱教诗歌316首。 Yesus yang indah, hapuskan dosaku, tak dapat kulukiskan dengan pujianku. Dosaku ditanggungnya, jiwaku bebaslah. Rahmat Yesus yang indah indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra yang teramat tinggi dan teramat indah. Anugerahnya cukup bagimu, melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah. Yesus 奇妙的救恩，领导世上之人，借救恩我罪得赦，并拯救我灵魂。主为我解脱捆绑，使我得到释放。耶稣奇妙的救恩是我的拯救，主耶稣奇妙无比的救恩，胜过波涛滚滚大海洋，高过最高山岭，美过最美泉源，奇妙救恩征服我心路，换过我一生所行的过犯，踏过我一切罪恶邪气。我要荣耀主生命，我要赞美主生命。
cukup bagiku, melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang beri Mari saat ini kita bersama-sama menenangkan hati kita di hadapannya. 主内的弟兄姐妹们，让我们整定我们的心在上帝的面前。 Dengan kerendahan hati, mari kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita selama beberapa waktu ini. 我们用谦卑的心来到上面的面前，我们祷告，我们认罪。 Mari kita mohon ampun atas setiap hal yang boleh kita lakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja yang melukai hatinya. 我们恳求上帝赦免一切我们的罪。 Saya mempersilahkan Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan untuk mengakui dosa dan nanti saya akan menutup di dalam doa. 主内的弟兄姐妹们，有机会进行私人祷告。 Kami bersyukur punya Allah yang penuh kasih tetapi juga adil seperti Engkau. Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Allah yang mau mati bagi kami di atas kayu salib. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa, yang boleh kami terima ketika kami percaya kepadamu sebagai juru selamat kami. Ampunilah semua dosa kami Tuhan. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Semoga Tuhan yang boleh terus memberikan hikmat kepada kami, supaya di dalam kehidupan kami boleh melakukan kehendak Tuhan, dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur kami punya Allah yang baik seperti Engkau. Kami menyerahkan doa pengakuan dosa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bagi setiap kita yang telah dengan sungguh-sungguh mengakui dosa kita di hadapan Allah, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan. 对于我们每个人已经真诚来到上帝面前认罪，请聆听来自上帝恩典信息。 Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. 你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们的过犯。 你们不饶恕人的过犯，你们的天父也不必饶恕你们的过犯。 Mari saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan pujian dari PKJ 270, Isilah mataku dengan citra salib-Mu. 在还没有听到之前，让我们唱诗歌，用十字架的意象充满我的眼睛。Dengan
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 主内母爱的弟兄姊妹们， merupakan sebuah anugerah buat kami dapat melayani ibadah di klasis Priangan secara online ini. 因着上帝的恩典，赐给我们机会可以来服侍大家。 Perkenalkan, saya Pendeta Ponco Trihandoko dari GKI Stadion, diterjemahkan oleh penginjil Peng Fei, boleh melayani kita semua. 我向大家介绍一下，我是GKI Stadion 的牧师陈炳卓，然后由刘鹏飞为大家翻译。 Mohon maaf kalau kami memakai masker ya, karena jarak kami sangat dekat. 请大家原谅，我们必须要使用口罩，因为我们的距离相当的近。 Nah, mari kita sebelum merenungkan firman Tuhan bersama-sama, saya ajak kita semua berdoa. 在思想上帝的话语之前，我们一起来祷告。 Ya Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh kembali beribadah kepadamu bersama-sama secara online di klasis Priangan ini. 主啊，我们向你献上感恩。今天既然给我们有机会来思想你的话语，虽然是通过线上的聚会， Dan kami bersyukur karena diberi kepercayaan baik hambamu maupun Pak Peng Fei untuk boleh menyampaikan firman Tuhan hari ini. 感谢你赐给我们信任，让我们能够传讲你的话语。 Kiranya firman Tuhan yang disampaikan sungguh memberkati jemaat klasis Priangan dan kami semua memuliakan Tuhan dengan firman ini. 恳求上帝你的话语赐福给你的会众，让我们每一个人能够荣耀你的名。 Kami mohonkan pertolongan Roh Kudus saat kami membaca merenungkannya supaya kami boleh mengerti dan melakukannya. 恳求圣灵帮助我们诵读思想，也明白和行出你的话语。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat 22. 我们要一起来思想一处圣经，选自于约翰福音第2章13节到22节。 Ini adalah bacaan Injil di dalam bacaan leksionari kita pada Minggu Prapaskah ini. 那这是我们在复活节前夕的诵读的经文。 Saya akan membacakan ayat ini satu demi satu lalu diterjemahkan juga bahasa Mandarin. 我们会逐节的来诵读，先印尼文，然后是中文。 Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. 犹太人的逾越节近了，耶稣就上耶路撒冷去。 Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. 看见店里有卖牛羊鸽子的，并有兑换银钱的人坐在那里。 Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. 耶稣就拿绳子做成鞭子，把牛羊都赶出店去，到处兑换银钱之人的银钱，推翻他们的桌子。 Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. 又对卖鸽子的说，把这些东西拿去，不要将我父的店当作买卖的地方。 Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. 他的门徒就想起经上记着说，我为你的殿心里焦急，如同火烧。 Orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? 因此犹太人问他说，你既做这些事，还显什么神迹给我们看呢？ Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. 耶稣回答说，你们拆毁这殿，我3日内要再建立起来。 Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari?
犹太人便说：“这殿是46年才造成的，你3日内就再建立起来吗？” Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. 但耶稣这话是以他的身体为殿。 Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. 所以到他从死里复活以后，门徒就想起他说过这话，便信了圣经和耶稣所说的。 Sampai di sana pembacaan Alkitab, firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan merenungkan firman Allah di dalam hidup kita. 那读经到此，诵读上帝的话语，思想上帝的话语，并行出上帝的话语的人是有福的人。Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, 主内蒙爱的弟兄姊妹们， dulu kalau ada orang yang melakukan kejahatan dalam bentuk apapun itu kejahatannya, maka masyarakat akan menilai bahwa pelakunya pastilah orang yang tidak taat di dalam beragama. 以前如果有人犯了错事、恶事，无论是什么类型的，那人就会说，那是因为他对他的宗教没有完全的降服。 Itu sebabnya ketika seseorang berada di rumah tahanan, orang-orang ini akan dibina secara kerohanian, secara keagamaan. 那所以，当这个罪犯他被关在监狱里的时候，就有属灵部门的人来带领他，让他在灵命上有成长。 Tujuannya adalah agar orang-orang itu bertobat dan taat beragama. 那目的就是让这个人能够悔改，然后来遵循他的宗教的教义。 Selama 10 tahun ketika saya melayani di GKI Blora, saya juga rutin melayani di narapidana di rumah tahanan. 那我在以前10年的时候，在 Blora 服侍的时候，也有机会去服侍那些狱友。 Ya, karena beranggapan ini orang-orang yang tidak taat beragama, maka disitulah saya membina, dan kebanyakan orang hamba Tuhan pendeta membina orang mereka supaya lebih taat di dalam beragama. 因为大家都认为他们是对宗教的不顺服，所以才犯了这些罪，关到这个监狱里，所以这些神仆就到那里去服侍他们。 Tetapi sekarang kita berhadapan dengan orang-orang yang taat beragama, dan bahkan atas nama agama, atas nama kehendak Tuhan, malah berani melakukan kejahatan. 但是我们现在所看到的是那一些顺服宗教的，然后也称呼上帝的名的人，可是他们也做了很多的恶事， Korupsi, penganiayaan, bahkan pembunuhan. 那无论是贪污，无论是陷害，甚至有谋杀的产生。 Kita tentu prihatin dengan korupsi yang pernah terjadi di Kementerian Agama, bukan? 那我们知道，我们的宗教的部长也参与到了这个贪污当中。 Orang-orang seperti ini sebetulnya bukan hanya di kelompok agama tertentu saja, tetapi juga bisa jadi di setiap agama ada. 那这样的人不是在某一个宗教，可能在各个宗教领域都有这样的人发现。 Hanya biasanya terlihat di permukaan karena memang mayoritas begitu ya. 那在我们所看到的就是大多数的这些人。 Tapi sebetulnya hampir semua orang dari agama apapun bisa, dan kita sering menemukan orang-orang yang mengaku beragama, taat beragama, tapi toh masih melakukan kejahatan. 但是事实上，无论是在哪一个宗教，我们看到有人他是那样的虔诚去行他的宗教，可是他却也行恶。 Nah, kenapa 为 hal 什么会 seperti 这 itu 样 bisa 呢？ terjadi? 为什么这样的事情会发生呢？
Mengapa ada orang yang melakukan kejahatan sambil menyebut nama Tuhan, bahkan atas nama kehendak Tuhan? 那为什么有的人一手在行恶事，一边又在称呼上帝的名，以上帝的名来作恶呢？ Kok bisa begitu ya? 那会有这样的事情发生。 Menyebut nama Tuhan yang besar, yang maha besar, tapi pada saat bersamaan bisa melakukan kejahatan. 那一方面，他称呼上帝的名是如此的伟大，可是另一方面却如此的行恶。 Nah, kita perlu memahami bahwa fenomena orang beragama dan melakukan kejahatan ini sebetulnya bukan hal yang baru. 那我们需要知道的就是那一些以宗教的面纱来作恶的这个现象，不是新鲜的事情。 Di zaman Tuhan Yesus hidup dan melayani, orang yang menyebut diri beragama dan taat beragama pun melakukan kejahatan. 在主耶稣的时代，那一些称自己是敬拜上帝的人，他们也行恶。 Dan memprihatinkan sekali orang-orang yang beragama ini melakukan kejahatan di dalam rumah ibadat sebagai tempat penyembahan orang Yahudi. 那这些敬拜上帝、自称敬拜上帝的人，在敬拜上帝的殿中来行恶。 Sangat ironis, orang-orang yang mengaku taat beragama itu melakukan kejahatan juga bagi sesamanya di tempat ibadah itu. 那真的是如此的讽刺啊！他是这样的称呼上帝的名，可是在上帝的殿中，他们却陷害对自己的同胞行恶。 Kita bisa menyebutnya sebuah kejahatan yang terstruktur, sistematis, dan masif, barangkali begitu. 那我们可以看到，他们作恶的现象是那样的有条不紊，从上到下的有一条线的这个流程。 Karena para pemimpin agama berkolusi dengan para pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati juga para penukar koin. 因为当时的宗教领袖和那些贩卖牛羊、兑换银钱和这个寄生的人之间有勾连， Mereka memanfaatkan orang-orang yang datang beribadah. 然后他们就利用这些来敬拜上帝的人。 Harga binatang yang dijual dilambungkan tinggi. Nah, harganya sangat 那要用于寄生献祭的寄生，那他们就高抬这个价格。 Lalu mereka akan mengatakan, ini sudah lolos kualifikasi untuk dipersembahkan kepada Tuhan. 然后他们会说，这一些已经通过了检验符合献给上帝作为祭生。 Kalau mereka membawa binatang sendiri boleh enggak? Boleh, silakan saja. 如果你要自己自带寄生来献的话，可以吗？可以。 Tapi 随 kalau 便 sudah sampai di bait Allah itu, para pemimpin agama yang sudah berkolusi tadi itu akan ngecek binatang-binatang itu. 但是当你把寄生带到圣殿来的时候，这些宗教的领袖就会来检查， Dan mereka akan mengatakan, oh ini enggak layak dipersembahkan kepada Tuhan. 然后他们就会说，哦，这些牲口那不配被献给上帝。 Binatang ini ada cacatnya. 那这个寄生它有残疾， Sehingga akhirnya mereka menjual binatang itu dengan harga yang murah karena cacat. 所以他们就不得不要卖掉他们的牲口。 Lalu mereka akan membeli binatang itu yang dijual oleh para penjual di situ dengan harga yang mahal. 所以一方面要廉价出售自己的牲口，另外一方面要以高价的买进在那里出售的牲口。 Para penukar uang pun tidak berbeda perilakunya, Bapak Ibu. 那在那里兑换银钱的人，他们所行的也没有什么差别。 Orang-orang yang datang untuk membayar pajak bait Allah harus menukar uang di sana, cuman di situ, nggak ada di tempat lain. 那来敬拜的要付殿税的人也要在那里兑换银钱，没有别的地方可以兑换，只有在那里。 Dan nilai tukarnya itu pasti sangat memberatkan para peziarah itu. 那这个银钱的兑换方式的话呢，也是让来朝觐的人有很感到经济压力。
Jadi bisa dibayangkan cuannya gede banget, banyak sekali. 所以这些兑换银钱的人在那里谋取了大笔的利润。 Dan keuntungan itu tidak dinikmati sendiri, tetapi dibagi-bagi. Ya kolusi tadi, para pemimpin agama dengan para penjualnya, penukar koin itu. 那他们所赚的这一些，然后就在他们这些人当中去分，比如说这些贪污的，还有宗教的领袖。 Maka tadi saya sebut kejahatannya itu terstruktur, sistematis dan masif. 所以我们说他的这个贪污啊是有条不紊的，就是一条线的来操作方式。 Mereka betul-betul mengatur kondisinya itu seperti itu sehingga mau tidak mau orang yang datang itu harus beli binatang di situ, harus menukar uang di situ. 所以他们已经设定了所有的一切，所以你一定要在那里购买牲口，然后也必须要在那里兑换银钱。 Jadi bukannya menolong orang lain untuk berjumpa dengan Allah di dalam ibadah itu, tetapi para pemimpin agama justru menghambat mereka, mengambil keuntungan secara pribadi dari orang-orang yang datang itu. 所以我们看到这些宗教领袖不是帮助来朝觐的人敬拜上帝，反而是阻挡这些人来敬拜上帝。 Dan saudara melihat atas nama agama, Nah. atas nama kehendak Tuhan. 我们看到他们是以宗教的名义，是以上帝的名义来作 Di 恶， bait Allah lagi. 在圣殿里面， Prihatin bukan? 是不是让我们感觉很可怕？ Tapi mengapa hal itu bisa terjadi? 那为什么这样的事情会发生呢？ Mengapa para pemimpin agama itu yang sehari-hari berada di bait Allah justru mengambil keuntungan untuk diri mereka sendiri? 那为什么这些每天在圣殿里的宗教领袖，却在这些事情上来谋取利益呢？ Nah, perlu kita ketahui bahwa hidup beragama itu sebetulnya terdiri dari 3 unsur. 那我们要来看到他们的宗教生活，是在3个层面上建立起来的。 Unsur pertama adalah unsur pengetahuan, 那第一个方面是在知识的层面， unsur ritual, 第二个方面就是在这个礼仪敬拜的方面， dan perilaku hidup. 那第3个方面就是他们的这个所思所行。 Nah, pengetahuan tentang kehendak Allah, tentang kebenaran dan ritual penyembahan kepada Allah itu mestinya loh ya, itu ujungnya adalah perilaku hidup yang benar. 那对上帝的认识，然后按理说的话，到他们的思想最后有一个好的行为彰显出来。 Bahasa sederhananya ya, kalau kita beragama, kita percaya Tuhan, harusnya kan perilaku hidup kita sehari-hari kan ya sesuai dengan iman kita kan. 那简而言之，就是说，当我们说我们相信上帝的时候，那我们的行为举止应该与我们所信的是一致的。 Tapi kenyataannya tidak selalu begitu. 但是在现实生活当中却不总是这样。 Nah, kalau ternyata perilaku hidup kita tidak sesuai dengan ajaran agama, maka apa yang salah kira-kira? 那如果我们的行为与宗教的这个教导不相符合的时候，到底是出了什么问题呢？ Kurang pengetahuan tentang kebenaran? 那是对真理了解甚少吗？ Ya bisa saja. 那有可能是这个方面的原因。 Sehingga perlu dibina barangkali. 所以需要对他们再进行再教育。 Kalau nggak bisa-bisa mungkin perlu dibinasakan barangkali. 那如果不断的再教育不行的话，最后可能要最好让他们灭亡。 Atau mungkin kurang rajin di dalam ritual. 那也许是在敬拜的仪式上，疏于勤勉， Tidak rajin ke gereja. 那没有勤于去教会， Ya bisa jadi. 那也许有这样的原因。 Tapi bagaimana jika pengetahuannya sudah memadai, ritual pun dilaksanakan dengan rajin, tetapi tidak mengubah perilaku hidup? 但是如果在知识的层面上已经有了，在敬拜的礼仪上也有了，可是在他的言行举止当中却没有显现出来，怎么办呢？ Hidupnya masih sama.
那他的生活还是一成不变。 Jadi orang Kristen ya dari dulu, sekarang dan selamanya sama seperti itu. 那作为基督徒，从以前到现在到将来，可能都是一条平行的直线。 Mengaku orang Kristen taat beribadah, tapi ya perilaku hidup masih sama 那 di 自 dalam 称 dosa. 自己是基督徒经常去教会，可是他的生命没有任何的改变。 Lalu apa yang salah, Bapak Ibu? 那到底错在哪里呢？ Nah, mari kita melihat bacaan kita tadi. 那我们再回到刚才的经文， Ketika Tuhan Yesus melihat begitu banyak kejahatan yang dilakukan orang-orang yang mengaku taat beragama itu di bait Allah, maka di ayat 15 dan 16 dikatakan demikian. 那当主耶稣看到在圣殿当中有这么多人行恶的时候，我们看到第15到16节这样说。 Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait Allah dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah bagiku menjadi tempat berjualan. 在这里，主耶稣是就拿绳子做成鞭子，把牛羊都赶出店去，到处兑换银钱之人的银钱，推翻他们的桌子，又对卖鸽子的说：“把这些东西拿去，不要将我父的店当作买卖的地方。” Lalu ketika orang-orang mempertanyakan hak apa pada Yesus, 那当问到主耶稣有什么权利来做这些事情的时候， tandanya apa kamu punya wewenang untuk begini? 那你有什么样的这个迹象来做所有的这些事情？ Maka ayat 19 Tuhan Yesus mengatakan demikian, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. 那在19节，主耶稣回答说：“你们拆毁这殿，我在3日内要再建立起来。” Lalu orang-orang masih belum paham yang dimaksudkan oleh Yesus. 那些人还不明白主耶稣所说的话， Karena cara berpikir mereka masih cara berpikir manusiawi dan sangat duniawi dan physically. 因为他们的思想还非常的属世，停留在这个世界的状态当中。 Nah, padahal yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dengan perkataan ini adalah bahwa kehadiran Yesus itu akan melakukan hal-hal yang baru. 那实际上主耶稣的意思就是说，主耶稣的到来是要行所有的新事， Merombak sebuah sistem keagamaan yang berhenti pada egosentrisme manusia. 要停止那一些以自我为中心的敬拜的宗教方式。 Bagi Yesus bangunan fisik bait Allah itu bukan pusat kehidupan beragama. 那就主耶稣来说，这个物理建筑的这个殿不是最终的目的。 Pusat dari kehidupan beragama adalah karya penebusan Tuhan Yesus Kristus yang puncaknya tercapai itu di dalam 3 hari itu. 那信徒的敬拜的中心是在耶稣基督里面， Yaitu ketika dia mati, kemudian dikubur, lalu bangkit kembali. 也就是耶稣基督的降生、他的死亡，然后他的复活。 Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. 所以他说，在3日内我就会再建立起来。 Jadi fokus kehidupan beragama kita bukan lagi bait Allah secara fisik gedungnya. 所以我们的焦点不是这个物理的建筑， Juga bukan gereja di dalam arti gedungnya, tetapi pribadi Tuhan Yesus Kristus. 而是专注在耶稣基督本身。 Karya Kristus inilah yang memungkinkan Allah kemudian berdiam di dalam diri kita. 那是耶稣基督的功，让上帝内住在我们每一个人当中。 Bukan di bangunan, bukan di gereja, tetapi di dalam hati setiap umatnya. 那所以不是在物理的建筑当中，而是在每一个信徒的内心当中。 Paulus menegaskan ini di dalam suratnya ketika dia katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri.
那使徒保罗这样说：难道你们不知道吗？你们的身体是圣灵的殿，在你们里面有圣灵内住在当中。 Karya Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib dan kebangkitannya membuka jalan bagi terciptanya relasi dengan Tuhan secara pribadi dan begitu dekat. 那因着主耶稣基督的死与复活，让信徒与上帝之间架起了一座桥梁，现在可以得到沟通。 Kesadaran bahwa Allah berdiam di dalam diri kita, inilah yang akan kemudian mengisi hidup kita dengan pengetahuan yang benar, menggairahkan ritual keagamaan kita secara benar, dan terutama mengubah perilaku hidup kita. 我们要意识到，这个已经改变了的生命有圣灵内住在当中，而我们所做的所有的一切都是为他而做。 Kesadaran bahwa Allah sesungguhnya ada di dalam hidup kita, itulah yang akan memampukan kita mengalami perubahan-perubahan kehidupan. 知道有圣灵内住在我们当中，然后才慢慢的使我们有能力在生命当中有所改变。 Karena itu penting sekali untuk kita tidak salah fokus di dalam ibadah. 所以当我们在敬拜的时候，千万不要聚焦到错误的地方。 Harus kita akui Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen termasuk para pemimpin gereja yang terjebak dengan mengejar kepuasan pengetahuan kebenaran misalnya. 那我们必须要承认，有很多的宗教领袖人，他们追逐的就是自己自身的这个满足。 Senang sekali dengan PA, ya baik sih baik, tapi belum selesai, bukan Anda boleh berhenti di situ. 那非常的喜欢去研经，有很多的研经，但是不能就停在那个位置。 Lalu senang juga dengan ritual-ritual keagamaan, liturgi gereja, bagaimana kita harus memakai pakaian, misalnya pakai kolar lah gitu ya. 那沉醉在比如说要用什么样的服饰，以什么样的方式去敬拜，在这些当中。 Oh, kalau liturginya salah itu bisa ada majelis, ada penatua yang wah sepertinya membuat kita itu salahnya besar sekali kalau salah liturgi. 那如果是在这个崇拜的顺序当中有一点瑕疵的话，可能就会遭到很多的指责。 Harus diakui banyak orang terjebak pada ritualisme. 那我们必须要承认，有很多人停留和禁锢在了这个形式上面， Tapi tidak membuka hati untuk Roh Kudus berdiam dan mengubahkan hidup kita. 但是却没有敞开他们的心扉，让圣灵内住在当中，改变他们的生命。 Sehingga bertahun-tahun beribadah kepada Tuhan dan melayani di gereja, tetapi hidup tidak pernah berubah. 所以导致虽然已经信主多年，长此在教会崇拜，但是生命没有任何改变。 Otaknya penuh dengan kebenaran. 那在脑袋里装满了很多的真理。 Kalau di GKI Stadion itu ada istilah yang saya sampai hari ini selalu ingat, yaitu kepalanya besar tapi tangan dan kakinya kecil. 这个盖伊斯塔顿的话有一个就是讲他是大脑袋的人，但是他的手和脚却是很小。 Otaknya penuh dengan pemahaman Alkitab, dengan firman Tuhan, tapi dia tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan. 也就是说，在脑子里装满了对上帝的知识，但是在生活当中却不能行出来。 Mengapa bisa begitu? Karena hatinya belum terarah kepada Kristus. 为什么会这样呢？因为他的心还没有专注在主耶稣身上。 Karena tidak terarah kepada Kristus sehingga hidupnya tidak pernah berubah. 那因为他没有专注在主耶稣身上，所以他的生命没有任何的改变。 Dan berbahayanya ketika kita tidak berubah, kita bisa menghambat orang lain untuk datang dan berjumpa dengan Tuhan dan mengalami perubahan 那 itu. 更加危险的是，当我们自己没有改变的时候，我们可能会成为别人要来敬拜上帝的绊脚石。 Ada cerita Bapak Ibu Saudara. 那有这样的一个故事， Pada setiap hari dalam sebuah tempat beribadah itu dilakukanlah ibadat malam. 那在一个敬拜的地方，它有晚间的崇拜。
Setiap hari dilakukan ibadat malam. 那每一天都有晚间的崇拜。 Nah, sang guru ini ketika memulai ibadat merasa terganggu dengan suara kucing yang mengeong-ngeong. 那这个带领崇拜的人呢，他被这个猫叫所干扰。 Dan guru itu juga melihat orang banyak juga merasa terganggu dengan kucing yang mengeong-ngeong itu. 所以这个老师看到其他来参加崇拜的人也是被猫叫所干扰， Maka sang guru itu menyuruh supaya kucing itu diikat selama ibadat malam. 所以这个老师就叫在整个崇拜的期间把这个猫拴起来。 Jadi sebelum ibadat kucingnya itu diikat. 所以在崇拜之前把这个猫先把它拴起来， Nanti setelah ibadat selesai kucingnya dilepas. 那崇拜结束以后才把这个猫放了。 Dan itu berlangsung setiap peribadatan malam. 那这个的话一直在每一次的崇拜持续下去， Sehingga menjadi sebuah kebiasaan atau tradisi atau budaya gereja itu. 最后就成为这个教会的一个习惯和传统。 Nah, lama sesudah itu sang guru meninggal. 那等这个老师过世之后， Kucing itu masih tetap diikat selama ibadat malam. 那只猫还依然在崇拜的时候被拴起来。 Setelah itu kucingnya juga mati. 那结束之后呢，这个猫最后也死了。 Lalu apa yang dilakukan oleh orang-orang? 那现在这些教会的人应该怎么办呢？ Mencari kucing baru untuk diikat sebelum peribadatan malam. 所以他们要在崇拜之前再去新找一只猫，然后把它拴起来， Nanti setelah selesai dilepaskan lagi. 然后等崇拜结束又把这个猫放掉。 Begitu terus menjadi kebudayaan, menjadi tradisi. 那这个就成为这个教会的传统。 Dan luar biasanya berabad-abad kemudian, kitab-kitab tafsir penuh dengan tulisan ilmiah. Murid-murid sang guru bahwa penting sekali atau peranan seekor kucing itu sangat penting di dalam peribadatan. 那经过几个世纪之后，在这个教会的解经方面的话，就讲在一个崇拜当中猫的重要性。 Jadi sebelum ibadat malam kucingnya diikat, nanti setelah selesai kucingnya dilepas. 在每一次的晚间崇拜之前，把猫先拴起来，崇拜结束再把猫放掉。 Tanpa orang memahami bahwa sebetulnya awal mulanya itu kucing mengganggu. 那没有人去理解，那最早的原因是因为猫影响了崇拜。 Nah, bisa saja Bapak Ibu kita terjebak pada ritus yang kita sendiri tidak pernah paham loh. 那弟兄姊妹们，可能会像这样的事情把我们陷在其中，而我们自己不明白。 Bertahun-tahun kita menganggap sesuatu yang kita lakukan itu benar dan mengisi pengetahuan kita, namun hidup tidak pernah berubah. 那周而复始，一年一年，我们在做很多的事情，但是我们的生命却没有任何的改变。 Sekian ratus khotbah telah kita dengarkan dan puluhan buku kita baca, sekian ratus ritual keagamaan kita lakukan, tapi nggak pernah hidup kita berubah. 那么多的崇拜我们参加，读了那么多的书，也听了那么多次的道，但是生命没有改变的迹象。 Kenapa bisa begitu? 为什么会这样呢？ Ya jangan-jangan kita salah fokus. 那有可能是我们焦点错了， Bahkan fokus kepada diri sendiri, keuntungan diri sendiri. 那可能聚焦在我们自己的利益之上了。 Kita tidak fokus kepada Kristus 我们 yang 忘记了要聚焦主耶稣基督， Kristus yang sanggup mengubahkan hidup kita. 有能力改变我们生命的耶稣基督。 Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, 那因着这一点，主内母爱的弟兄姊妹们， hari ini biarlah kita membuka hati 今天但愿我们敞开我们的心扉， dan mengarahkan hati kita hanya kepada Kristus. 我们心向往耶稣， Membiarkan Roh Kudus berdiam dan bekerja di dalam hidup kita. 但愿圣灵内住在我们当中，来改变我们的生命， Mengubahkan kehidupan kita. 改变我们的人生， Bukan sekedar mengisi pengetahuan kita tentang kebenaran. 不单单让我们在知识的层面有增加， Bukan hanya menggairahkan kita di dalam ritualisme keagamaan.
不单单是在形式上有改变， membuat kita semangat melakukan kegiatan di dalam gereja misalnya. 那很殷勤的在做教会的各项事工， Tapi sungguh-sungguh hidup kita mengalami perubahan. 我们的生命也要真正的有改变。 Kita makin mengasihi Tuhan, 我们越来越爱上帝， kita makin mengasihi sesama, 我们爱我们的弟兄姊妹， menolong orang lain untuk berjumpa dengan Tuhan. 也帮助身边的人与神相会。 Hati kita penuh gairah melihat orang untuk percaya kepada Yesus. 那我们渴慕在身边的人和我们一样能够信靠耶稣， Sehingga nama Tuhan dimuliakan. 上帝的名得荣耀。 Biarlah kita terus mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. 但愿我们每一个人始终朝向耶稣， Dan mengalami perubahan. 经受改变。 Tuhan memberkati kita. 上帝赐福给我们， Amin. 阿们。 Mari kita berdoa. 我们一起来祷告。 Tuhan ampunilah dosa dan kesalahan kami. 主啊，求你赦免我们的罪与过犯。 Kami sering salah fokus. 我们常常错误聚焦， Kami hanya melihat pada ritualisme. 我们注意在崇拜的形式上， Kami menyenangi kebenaran. 我们以为我们在学习你的真理， Tapi kami tidak membuka hati untuk Tuhan. 但是我们却没有敞开心扉，让上帝住在我们当中。 Padahal hanya Engkau yang sanggup mengubahkan hidup kami. 那即便你能够改变我们的生命， Ampuni kalau kami selama ini menjadi batu sandungan bagi orang lain. 请你赦免我们，我们长久以来成为他人的绊脚石， Sehingga mereka tidak datang kepada Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan karena perilaku hidup kami. 因着我们的行为让别人不能来信靠你。 Karena kejahatan hati kami yang tidak mau mengampuni orang yang bersalah. 那因为我们内心的恶，不愿意去饶恕那些有犯错误的弟兄姊妹。 Perilaku, perkataan, dan seluruh hidup kami yang menjadi batu sandungan. 那我们的言行举止成为他人信主的绊脚石。 Dan ampunilah kami kalau kami seringkali memakai agama, memakai kehendak Tuhan, justru makin mempersulit orang untuk berjumpa Tuhan. 求你饶恕我们，那我们常常用你的名来让那一些要信靠你的人更难来接近你。 Ampuni dosa kami Tuhan. 请你赦免饶恕我们的罪， Perbaruilah hidup kami. 更新我们的生命， Ubahlah hidup kami ya Tuhan. 改变我们的人生。 Pakailah kami untuk menjadi sarana untuk orang lain boleh berjumpa dengan Tuhan. 使用我们成为他人信靠主的器皿和渠 Mengenal 道， Tuhan dan menyembah Tuhan dengan benar. 他们和我们一起以正确的方式来敬拜你， Melalui gereja kami masing-masing. 透过我们各自的教会， Melalui pribadi kami dan keluarga kami ya Tuhan. 我们各自和我们的家人。 Sekarang kami berdoa untuk seluruh program dan pelayanan klasis priangan. 那我们现在把教会的各项事工交托在你的手中， Kiranya Tuhan memberkati agar semuanya boleh membawa jemaat-jemaat di klasis priangan ini makin mencintai Tuhan. 上帝，你赐福给这一个教会，让更多的人认识你、渴求 Dan 你， mewujudkan cinta Tuhan itu melalui kehidupan yang memberkati banyak 在 orang. 他们的生命当中彰显主你的爱，成为众人的祝福。 Berkati jemaatmu yang sedang di dalam pergumulan, 祈求你赐福给那些在挣扎当中的弟兄姊妹们， agar bertahan dan terus mampu mewujudkan kesaksian di tengah kesulitan ini. 在各项的艰难当中，依然能够为主做美好的见证。 Dan nama Tuhan dimuliakan. 上帝的名得荣耀。 Terima kasih ya Tuhan. 主，我们感谢你， Inilah doa kami. 这是我们的祷告。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们献上。 Amin. 阿门。 Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di segala abad dan tempat, mengakui iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 让我们以历代现今和将来众信徒以宣读使徒信经回想我们受洗的承诺。我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，容同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉以十字架，受死，埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从哪里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。Saat ini mari kita bersama mempersiapkan persembahan kita, Bapak-Ibu Saudara. 现在我们要举行奉献， Persembahan dapat saudara berikan kepada jemaat saudara masing-masing, baik dengan cara menyerahkannya secara tunai maupun melalui transfer jemaat saudara masing-masing. 奉献可以赐给自己的教会，也可以通过现款或者以汇款转移各自教会。 Nats persembahan diambil dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 奉献金数取自罗马书12章第1节，所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。 Mari kita pujikan di mezbahnya, sembahkanlah korbanmu. KPPK 343. 让我们唱诗歌343后，是否将一切献上？ Karena kau berharap iman dikuatkan dan beroleh damai sejahtera. Jiwamu tak tenang, tak dapat berkarya sampai kau sembahkan dirimu. Jiwa tubuh rohmu serahkanlah padanya, kau akan diberi berkat melimpah. Ni roh愿意出席，在主祷光明中，唱着这真平安心满足。你要尊重美旨。
主的手里，你们坐着大福相安宁。Bila kau memohon agar Ia mendengar, doalah sesuai kehendak-Nya, sampai tubuh rohmu dikuasainya, serahkan dirimu di mesbahnya. Di mesbahnya sembahkanlah korban hidup, karunia kuasai hatimu. Jiwa tubuh rohmu serahkanlah padanya, kau kan diberi berkat melimpah. Mari kita berdoa. Kami telah memberikan persembahan kami, Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami bersyukur karena setiap berkat itu boleh kami nikmati bersama dengan segala apa yang sudah kami terima dari Engkau juga. Tuhan, saat ini kami menyerahkan persembahan kami. Semoga Tuhan yang boleh memakai persembahan ini untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami berdoa untuk setiap majelis jemaat yang mengelolanya. Semoga dengan hikmat Tuhan mereka boleh mengelola setiap keuangan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari saat ini kita tutup ibadah kita dengan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Ponco. 让我们结束今天的聚会，我们一起唱3-1 song。 不天之下万国万民，齐声赞美父子圣灵，三位一体同荣同住，万有之源，万物之本。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita untuk kita mendapatkan kekuatan yang baru di dalam kita menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia ini. Dan marilah sekarang terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.